Waalaikumsalam. Dengar? Waalaikumsalam, Madam. Dengar. Okay. So, okay. So, macam biasalah, please on your camera lah. It's better lah. Okay. So, kita continue. We continue from our previous lecture, iaitu yang last kali adalah tutorial lah. Saya minta maaf, minggu lepas kita tak ada kelas lecture sebab saya ada urusan sedikit di luar, and then saya pun tak sempat mesej semua orang. Okay, so kita akan continue. Last kita berhenti, last kita stop dekat mengenai solar day and solar time. So today we will discuss, or we will learn about the difference between system in solar time. Okay, there are two system in solar time. Okay, which are appearance and mean solar time. Ini kamu tak masuk lagi kan? Betul tak? Minggu lepas kita baru okay. Apparent pun belum kan? Belum ada. Okay, so kalau kamu tengok the previous slide ataupun previous lecture kamu, kita belajar mengenai solar month, solar times and solar year, solar day. Okay, kita belajar itu semua adalah mengenai waktu yang kita refer kepada kedudukan matahari. Okay, so kita refer kepada kedudukan matahari yang ini. Maksudnya secara generally. Okay, tetapi kalau kita narrow down kan apa itu solar time, kita akan bahagi kepada dua. There are appearance and mean. Okay, appearance solar time and mean solar time. Tapi kalau ikutkan appearance tu sendiri bermaksud nyata. Okay, ketara. Kalau ikutkan dia dalam tu jelas. Okay, kalau ikutkan dalam kita punya maksud apparent tu sendiri, dia membawa maksud dalam bahasa Melayu lah. Kalau ni kan jelas, nyata, ketara. So secara obviousnya kita nampak solar time tu bermaksud apa yang kita refer kepada kedudukan matahari sebenar, the real sun. Okay, once that you see sunrise and sunset every day. Okay, kamu nampak terbit, terbenam. Itulah waktu yang kita refer. Okay, another system in solar time is mean solar time. Means ni kamu dah tahu dah. Okay, maksud dia average, purata. Okay, bermaksud apa yang berlaku tu adalah secara kajian. Maksudnya kita study, maksudnya kita ambil sampel. Okay, sampel tu and then kita divide dengan berapa sampel yang kita ambil. Contohnya kita ambil waktu ni, okay, hari ni kita mengalami 23 jam, esoknya 24, esoknya 24 jam lebih, sebelumnya kemudiannya 23 jam lebih. So kita kumpul-kumpul, contohnya kita ambil selama 365 hari and then kita divide the data sample tu kita divide by 365 untuk dapatkan setiap hari kita akan mengalami berapa jam. So itu adalah mean. Kita boleh tengok, kita tengok dia punya terms pun kita dah boleh differentiate between apparent and mean. Apparent yang kamu tengok matahari sebenar. Mean apa yang kita jalani, okay? Yang kita tengok sekarang ni ataupun average kepada pergerakan matahari. So kita akan pergi mendalam lagi mengenai ini. Okay, iaitu apparent and mean. So saya akan go through apparent dahulu and then after that mean, and then kita try to differentiate between apparent and mean. So this is apparent solar time and solar day. Okay, it means we see the sunset and we see sunrise and sunset every day. Okay, the real sun. Okay, so what is mean by apparent solar time? It means the solar time is as measured by the revolution of the earth on its axis with respect to the real sun. Ni, to the real sun. Kenapa saya sebut to the real sun? Sebab after this kita akan jumpa imaginary sun. Kalau saya sebut sun sahaja takut kamu confused. So with respect to the real sun. Ini yang kita akan tengok. Okay, apa itu apparent? Atau kita tengok pergerakan pergerakan bumi. Realitinya bumi yang bergerak.
Tetapi bila kita reverse kita punya situation, kita nampak matahari yang bergerak. Realitinya matahari tak bergerak, dia statik je satu tempat. Bumi yang beredar, bumi yang the motion of the earth, revolution of the earth along its orbit. Okay, to complete the ellipse. Okay, ellipse orbit. Okay, pergerakan bumi itu sendiri yang menjadikan kita ada masa. Okay, so bila kita reverse kita nampak matahari yang bergerak. So apparent solar time ni dia adalah mengenai masa yang kita rujuk kepada pergerakan sebenar. Iaitu di mana kita katakan revolution of the earth on its axis with respect to the real sun. Yang kita merujuk kepada real sun. Okay. The days have variable length. Ni. Tengok, not constant. Not constant. Ini. So bermaksud setiap hari kita akan mengalami tempoh waktu yang tidak sama. Katalah first kita boleh katakan satu hari. One solar day will equal berapa solar hours? One solar day akan equal berapa solar hours? 24 hours. Okay, akan equal to 24 solar hours. Ini yang kita akan hadapi hari-hari, our routine. Okay, cukup je 24 hours, kita akan mengalami hari baru. Sekarang ni 22 bulan 6. Pukul 12 jam 12 tengah malam nanti, kita akan masuk 23. Okay, esok pula 12 jam tengah malam esok, kita akan masuk 24. Okay, kita hari-hari akan mengalami 24 jam. Maksudnya setiap hari kita punya tempoh harian kita tu dalam satu hari, siang dan malam, kita akan ada 24 jam. Maksudnya cukup 24 jam, kita akan alami hari baru. Cukup 24 jam, kita akan alami hari baru. Tetapi tidak pada apparent solar time. Apparent solar time, for example lah ni, saya bagi example sahaja. Okay, the real tempoh dia kita kena tengok dalam start mana. Ini saya bagilah sebab saya tak rujuk lagi. Okay, so katalah 1 hari bulan 6. Contohlah ni. Okay, 1 hari bulan 6 mungkin kita mengalami 23 jam 1 minit. Okay, kata 2 hari bulan 6 kita mengalami tempoh waktu dia adalah 23 jam 5 minit. For example. Okay, 3 hari bulan 6. Okay, 23 jam 10 minit. Okay, mai ke hari 20 bulan 6. Okay, kita mengalami 24 jam. Elok-elok 24 jam. Okay, mai 21 bulan 6. Kita mengalami 24 jam 5 minit for example. Okay, setiap hari berbeza-beza. Kalaulah kamu follow, kalau macam kita ikutkan tempoh ni, satu hari kita 24 jam. Okay, kalau kita follow ni 1 bulan 6 ni. Okay, hari ni kita akan mengalami 23 jam 1 minit. Masuk je 23 jam, maksudnya masuk je pukul 11, 2 minit malam, kita akan mengalami hari baru, 2 bulan 6. Okay, lepas tu 22 bulan 6 pula. Daripada 11 jam 2 minit, kita kena kira pula. Another 11 jam 5 minit, 23 jam 5 minit. Baru masuk hari baru. So itu agak confused lah kan. Kalau untuk kita semua agak confused apabila kita mempunyai waktu yang berbeza-beza. Okay. That's why untuk for apparent solar time, the days have variable lengths. Macam ni lah. Dia tidak sekata. Apa yang dimaksudkan ni, kita punya putaran, kita punya pergerakan bumi, the motion of the earth, there are two motion of the earth, diurnal and annual. Okay, apa yang memberi kesan kepada day and night? Apa yang pergerakan mana yang memberi kesan kepada day and night? Which one? Diurnal. Okay. Diurnal motion yang akan memberi kita kita punya kejadian siang dan malam. Once kita ada siang dan malam, okay, cukuplah complete lah kita punya satu hari. Okay. So, untuk complete tu, untuk dapatkan siang dan malam tu, dia perlu berputar pada paksinya. Maksudnya,
Katalah kamu menghadap komputer, kamu berdiri menghadap komputer, and then kamu pusing. Kamu pusing diri kamu supaya menghadap lagi sekali kepada komputer. Okay? Okay, kamu berdiri, kamu menghadap komputer dan kamu pusingkan diri kamu. Okay? Pusing sehingga kamu menghadap balik kepada komputer. Untuk lengkapkan satu tu, bumi akan mengambil masa tempoh yang beza untuk completekan dia punya putaran pada poin yang sama. Sometimes 23 jam lebih. Sometimes exactly 24 hours. Sometimes 24 hours, more than 24 hours untuk lengkapkan. So apabila dia juga mengambil masa tempoh tu berbeza-beza. So efek ni kepada kita, kita juga akan menghadapi hari yang berbeza-beza tempoh dia. Tempoh panjang untuk siang dan malam tersebut. Okay? Itu adalah sekiranya kita ikut pada apparent solar time. Measure upon the basis of the apparent motion of the real sun. Okay? Kita tengok pada pergerakan matahari. The one you see rise and set every day. Okay? Contohlah senang katakan. Okay? Katalah ni kamu punya horizon. This is your horizon. And this is your celestial sphere. Okay? At one point, you stand here. Okay? So, you have east and west. Okay, matahari terbit di timur. Okay, sini dia terbit. Dan terbenam di barat. Okay? So, dia akan terbit dan terbenam. Sunrise. Okay? Okay? And sunset. Every day, dia akan terbit, dia akan terbenam. Katalah pukul 6 kamu tengok. Pukul 6 kan? Saya tunjuk pukul 6. Okay, 6 pagi. Hari ni. Hari ni 6 pagi. Okay. Mungkin matahari still dekat sini. Pada masa yang sama, kamu bangun lagi pukul 6 pagi. Pada waktu yang sama. Pada hari yang berlainan, tapi pada masa yang sama. Okay. Kamu bangun pukul 6 pagi, kamu tengok luar. Kamu nak tengok matahari terbit. Untuk matahari, pukul 6 pagi dah nampak dah matahari. Pada pula hari yang lain-lain lagi. Okay, katalah hari lain pula. Still sama, hari berlainan tetapi waktu yang sama, 6 pagi. Matahari mungkin dah naik dah sedikit. Okay, so kamu boleh nampak tak? Waktu-waktu yang sama tetapi kedudukan matahari yang berbeza. Itu yang kita tengok pada waktu tersebut. Okay, so this is kita katakan apparent solar time. Okay. So maksudnya sebenarnya waktu hari ni, waktu yang warna kuning ni sebenarnya 6 pagi kita adalah apabila matahari duduk matahari di sini, ini adalah 6 pagi kita. Okay. Apabila dia berada kat hijau ni pada hari berikutnya, ini adalah 6 pagi kita kalau kita ikut apparent. Tapi jenuh lah pula kalau kita nak ikut apparent kan. Sebab dia tidak sekata. So measure using apparent sun. Pengiraan waktu kita tu adalah berdasarkan kedudukan matahari. Contohnya. Contohnya katalah pada pukul 12. Cara pukul 12 kalau kamu nak tengok, kalau kita lah kan, kita tak ada we don't have any watch ataupun laptop ataupun handset lah, kata handset kamu habis bateri. Kamu pergi jalan-jalan mana tak habis bateri. Jam pula jadi tak pakai jam. And then kamu kata lah ni pukul berapa And then waktu tu pula matahari betul-betul berada dekat atas ni. So apa kamu rasa? Sekarang pukul berapa kalau matahari betul-betul tegak atas kepala kamu? 12 hari. 12 tengah. 12 tengah hari. Kita dah boleh agak dah. Matahari tepat atas kepala kita 12 tengah hari. Matahari arah-arah nak terbenam dia lebih kurang pukul 6-7 petang. Okey? Kira kita nampak terbit, kita dah tahu itu adalah pada waktu pagi. Itu yang kita refer kepada kedudukan matahari yang sebenar. Macam inilah. If the sun is directly over your local meridian, it means directly over your head, overhead, this is called noon local apparent time.
Okay, moon local apparent time. Kenapa ada perkataan local kat sini? Local tu merujuk kepada observer position. Ha. Bila dia kata merujuk kepada observer position, bermaksud dia merujuk kepada longitude observer tersebut. Even kita duduk di sebelah menyebelah pun kita akan mempunyai longitude yang berbeza. Contohnya kamu duduk di college kan, saya duduk di rumah saya dekat berdekatan dengan Kangar sikit. Okay, so kita dah mempunyai perbezaan longitude di situ. Itu local. Even kita duduk macam ni pun, kita duduk di satu kawasan Perlis pun, okay, tapi tempat berbeza-beza, we have our own longitude. Okay. Apatah lagi kalau kamu duduk di seorang duduk di Perlis, seorang duduk Melaka, seorang duduk di Sarawak for example. So longitude for Sarawak, longitude for Perlis, longitude for Melaka. So apa yang saya katakan, lokal tu adalah lokal dia Sarawak, lokal B ni adalah Melaka, lokal C ni adalah Perlis. Okay, maksudnya waktu tempatan masing-masing, waktu tempatan observer tersebut. Okay. So, if the sun directly opposite side of the earth 180 degree over the meridian, this called midnight local time. Saya nak rujuk kepada sebelum ni, tetapi kamu punya ni adalah itu saya nak save dah tak boleh. So saya tunjuk je lah lagi sekali dekat sini. Dekat sini. Okay, kamu ada celestial sphere. Okay, ini kamu. Kamu berdiri kat sini. Okay. Okay, matahari berada, sekiranya matahari berada dekat sini, dia kita katakan waktu tengah hari. Sekiranya dia berada pada 180 degree, kedudukan matahari berada kat sini. Pada observer kamu, maksudnya bila matahari kat sini, matahari tak ada kat atas ni, matahari berada di bawah, so kamu akan mengalami midnight. Okay, kamu akan mengalami midnight local apparent time. Kenapa dia sebut apparent kat sini? Sebab dia nak katakan yang kita merujuk kepada matahari sebenar. Kedudukan matahari sebenar. Okay? So, kenapa disebabkan yang ini, sebelum ni saya katakan the days have variable length. Itu dia adalah not constant. Sebab apa? Sebab pergerakan bumi, patah balik pada realitinya, pergerakan bumi apabila dia mendekati aphelion, dia semakin laju ataupun semakin perlahan. Aphelion. Apabila dia mendekati aphelion, dia semakin laju ataupun semakin perlahan. Aphelion. Perlahan. Okey. Semakin dia mendekati aphelion, pergerakan dia semakin perlahan. Bila pergerakan semakin perlahan, waktu kita nak complete tu dia jadi cukup lama. And then apabila dia mendekati perihelion, pergerakan dia semakin laju. Apabila dia nak dekat perihelion, pergerakan dia semakin laju. Sekejap je kita rasakan daripada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap sahaja sebab pergerakan dia semakin laju. Okey? Okey, sebab apa? Bila dia jadi macam tu, pergerakan dia slow apabila semakin slow apabila mendekati aphelion and semakin laju apabila mendekati perihelion. Okay, apabila kita reverse kita punya situation, menjadikan matahari bergerak tidak sekata kelajuannya. Sekejap laju, sekejap perlahan. That's why kita akan memberi kesan kepada hari kita, siang dan malam mempunyai tidak constant. Sekiranya kita refer kepada apparent solar time ini. Okay, sekiranya. So, kenapa berlaku macam tu? Okay, ini disebabkan elliptical nature of Earth's orbit and slight variation in the Earth's rotation period. Okay, sebab hasil daripada dia punya orbit berbentuk elips dan juga kelajuan dan kesengitan dia, itu yang menjadikan
kita ni matahari apabila kita reverse situation, matahari, pergerakan matahari tidak sama. Okay, itu adalah apparent solar time. Ada soalan tak? Tak ada, madam. Okey, tak ada So kita boleh faham nak apparent ni Boleh, madam. Boleh Setakat ni yang tiga. Okey, waktu yang kita refer kepada kedudukan matahari, waktu yang kita tengok matahari sebenar. Okey? So kita pergi pula pada mean solar time. Okay, mean solar time as measured by the revolution of the earth on its axis with respect to imaginary mean sun. Ini perbezaan antara dua. Satu dia refer kepada real sun, satu lagi imaginary sun. Dan imaginary mean sun ni tak wujud. Dah nama pun imaginary kan. So bermaksud kita imagine sahaja, kita anggapkan dia ada. Asalnya dia tiada. Okay, so the days are of equal length. Okay, pergerakan dia, waktu yang kita hadapi adalah sama, di mana sun move uniformly. Okay, pergerakan dia adalah sekata. Okay, the mean sun move uniformly with the real sun around the earth along the plane of the equator. Okay, real sun move on ecliptic. Okay, so the movement of the mean sun also more constant compared to the real sun. Okay, sekali lagi saya tunjuk. The creation of this mean sun just for the purpose of measuring sun, a mean solar day contains 24 hours. Ni. Contain 24 hours. Okay, sekejap lagi saya explain tau. Mean solar time is time we use every day in our life. So, this is equal of solar day and hours, solar hours. Di mana one solar day is equal to 24 solar hours, one solar hours is equal to 60 solar minutes, and one solar minutes is equal to 60 solar second. Okay, balik kepada yang ini. Okay, kita boleh tengok, kita anggapkan imaginary mean sun. Benda tu tak wujud dan kita anggapkan dia ada. Di mana tujuan dia adalah kita nak sekatakan waktu kita ni. Macam yang kamu tengok sekarang ni kan. Okay, sekarang pada pukul 12.29. So every day is 12.29 pada waktu yang sama sekarang. Okay, okay. Kalau kita tengok macam mana kita katakan dia ada imaginary mean sun. Ini yang paling mudah lah. Paling mudah untuk tunjuk kat kamu lah Okay, katalah ini adalah horizon. Okay, this is horizon. Horizon sangat sikit. And you have your celestial sphere. Okay, kamu berdiri kat ini. Center of the celestial sphere is kamu. Besar pula tu. So, this is east, this is west. Macam biasa kita tahu kan, matahari terbit di timur. Okay, terbenam di barat. Okay, dia terbit apabila berada di atas kepala kita. Okay, so this is terbit sunrise and sunset. Okay, so sunrise ni dalam lebih kurang pukul kita anggapkan kita punya matahari terbit selalunya 6 pagi lah. Okay, 6 pagi contohlah, 7 pagi lah senang. Okay, 7 pagi. And then kalau sunset selalunya berlaku pada 7 malam. Kalau berada di atas kepala kita 12 PM. Okay. Okay. So, setiap hari kita akan jalani rutin kita yang ini. 7 pagi, bangun tidur. Lepas tu tengah hari, lunch. Okay. And then, maghrib, sunset. Setiap hari, 7 pagi, 12 tengah malam, 7 PM. Lepas tu bawah ni, 24 ni lah. 24 midnight. Bawah ni lah Okay. So bila 24 midnight kita akan sertai hari baru lah. Saya tak tunjuk yang bawah, saya tunjuk yang atas sahaja. Okay. So setiap hari kita akan mengalami waktu ni. Okay. Dia constant. Okay. Dan kita akan mengalami 24 jam sahaja. Cukup 24 jam new day. Cukup 24 jam new day.
Okay, complete satu ni, rotation ni starting from sini, kosong jam. Okay, and then complete sampai sini, you get a new day. Kita akan ada hari baru setiap 24 jam. Itu yang kita imagine. Ini adalah imaginary sun kamu. Okay? Every day kita akan mengalami rutin yang sama. 7 pagi matahari terbit, 12 tengah hari matahari tegak di atas kepala kita, dan 7 petang matahari sunset, dan 12 tengah malam kita katakan kita nak masuk hari baru. Complete kita punya satu hari. Okay? Okay, untuk matahari sebenar, okay, katalah kamu every time, saya tak mau tunjuk sunrise, sunset dengan midnight ni, saya just nak tunjuk perbezaan dekat waktu tengah hari sahaja. Okay, katalah every day, katalah selama 6 bulan ni, every day 30 hari pun tak apalah. Okay, every day selama 30 hari, kamu pergilah duduk dekat luar. Contohnya kamu nak buat kajian kan. Setiap hari, pukul 12 tepat, jam laptop kamu, jam apa any jam lah. Okay. Pukul 12 je kamu keluar. Okay. Ada kalanya, ini pukul 12 kita ni. Yang warna orange ni, yang kita anggapkan ni, kita anggapkan matahari berada di kepala kita dah. Di atas kepala kita. Okay. Setiap jam pukul 12, okay, cuba kamu keluar dalam 30 hari. Sometimes kamu tengok jam kamu dah pukul 12, okay, tetapi matahari still dekat sini. Maksudnya dia tak tegak atas kepala kamu. Ni tegak kan? Ni betul-betul atas kepala. Okay, tetapi matahari still tengah sunrise kan macam ni kan? Dia still dalam proses untuk sunrise lagi. Dia still dalam dalam kedudukan menaik. Okay, sebelum dia transit. Dia tak transit ke ni? Ini baru transit. Okay, ni baru transit, dalam keadaan transit. Okay, kadang-kadang kamu tengok dia berada dekat kawasan warna merah ni, apparent. And then sometimes kamu tengok dia ada dekat ni. Sama dengan pukul 12 tengah hari, betul-betul atas kepala kamu. Okay, 12 tengah hari. Okay, hari pertama kamu keluar, tengok-tengok kedudukan dari sini. Hari kedua pun lebih kurang macam tu. Hari ketiga pun lebih kurang macam tu. Datang hari keempat, tiba-tiba dia betul-betul berada di atas kepala kamu. Waktu yang sama, 12 tengah hari. Atau hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, itu kamu tengok dia dah ada kat sini dah. Padahal baru pukul 12 tengah hari. Tetapi dia dah dalam posisi untuk terbenam. Dia dah tergelincir dah. Dia nak ke arah terbenam. Okey? Faham? Faham tak? Faham. Itu perbezaan di antara apparent and mean. Mean ni imaginary. Dia tak wujud pun. Kita anggap matahari tu terbit pada pukul 7 pagi, dan bila pukul 12 tengah hari kita anggapkan matahari betul-betul atas kepala kita. Bila 7 malam kita anggapkan matahari terbenam. Itu everyday. Tetapi kalau kita tengok kepada kedudukan matahari sebenar, pada sama jugalah konsep dia apply kat sunrise or sunset. Okay, saya tunjuk ni supaya mudahlah nampak. Okay, kadang-kadang kalau kamu tengok pada kedudukan sebenar matahari, 12 jam setiap hari, 12 jam tengah hari setiap hari, buatlah 30 hari je pun, kamu akan nampak perbezaan kedudukan matahari. Bermaksud dia tak semestinya berada di atas kepala kita sahaja. Sometimes dia baru nak naik, dan sometimes dia dah tergelincir. That's why ada perbezaan antara apparent and solar. Dan that's why kalau saya katakan yang ini, okay, 1, 2, 3, 20, 21. Okay. Kata ni, ini apparent lah ni. Okay, first, second, third, 20, 21. Okay, bulan 6. Okay, katalah satu bulan 6 ni 11.56. Tak ikut yang tadilah lah. Okay, kata yang nombor 2 11.57. Okay,
Yang ini pun 11.57. Okay, total lah kan. Okay, 20 bulan 6 tiba-tiba 12 setengah hari. Okay, 21 bulan 6, 12 5 minit. For example. Okay, ni kedudukan matahari ni. Okay, kedudukan pada sini. Okay, kedudukan matahari dekat sini. Ini jam yang tangan kamu. Sekejap. Saya salah nak explain. Sekejap. Okay. Ini jam tangan kamu. Dia reverse sikit. Okay. Kalau macam kamu 1, 2, 3, 20, 21 bulan 6. Ni apparent tau. Apparent. Ini mean. Okay. Okay. 1 bulan 6. Okay. Pada kedudukan matahari ni. Yang orange ni. Okay. 1 bulan 6 pukul 12. 2 bulan 6 pukul 12. Maafkan tulisan saya yang macam tak apa pun. 3 bulan 6, 12 tengah hari. 20 bulan 6, 12 tengah hari. 21 bulan 6, 12 tengah hari. Okay, tetap sama. Tapi sekiranya ikut juga pada matahari ni, okay, pada kedudukan matahari sebenar, kalau matahari sebenar ni, kalaulah matahari sebenar duduk kat sini, kedudukan matahari ke atas ni, mungkin matahari kedudukan yang ni, tapi dia sebenarnya baru jam tangan kamu baru 11.56. Okey, mungkin bila matahari duduk kat sini, jam tangan kamu baru 11.57. Mungkin matahari duduk kat sini atas kepala kamu, sebenarnya dia sama pukul 12. And then mungkin matahari still duduk sini, matahari sebenar warna merah ni, tetapi jam kamu 12, dah 12.5 minit. Faham tak? Faham? So maksudnya waktu untuk mean solar time dia adalah sekata, tetapi kalau kita refer kepada apparent solar time, tak semestinya pada waktu kedudukan matahari yang kat sini tengah ni kita akan mengalami waktu yang sama sebab kita akan ikut pergerakan bumi tu sendiri. Okey. Boleh? Boleh, madam. Boleh. So hasil daripada pergerakan matahari sebenar orange dengan pink ni, okay, ni orange pink ni pergerakan matahari dengan pergerakan ni akan terhasil lah kamu punya equation of time. Ya ini. Beza dia. Equation of time. Okay. Ada kalanya equation of time ni adalah zero lah apabila waktu pukul 12 tengah hari kita bersamaan dengan 12 tengah hari apparent. So kita punya equation of time tu zero lah, tak ada. Tetapi sekiranya matahari lewat naik, dah 12 tengah hari tapi dia masih menaik, dalam posisi menaik. So maksudnya kita akan ada equation of time dekat sini ataupun 12 tengah hari tetapi matahari sebenar dia dah tergelincir, pergerakan cepat time tu. So kita akan ada equation of time dekat sini. Okay. So that is equation of time. Okay. So saya nak masuk sikit mengenai equation of time ni. And then dah habis tu kita akan berhenti. So rehat dulu 1 minit. Saya bagi 1 minit je lah. Sebab 12.40 dah kan. Saya nak habiskan equation of time sahaja. And then 12.42 kita akan start balik lecture. Rehat dulu 1 minit. 1 ke 2 minit. Madam, Ya. saya nak tanya, ada yang matahari ni kan, dia apply dekat noon je ke? Apply semua tempat lah. Apply untuk Tak. Maksud saya, sekali dengan subuh ke, senja ke, ya, apply semua. apply juga? Dia tak okay. apply, cuma saya tunjuk contoh konsep tengah hari ni sebab dia jelas nampak lah. Kalau saya bagi tahu
Sunrise pun jelas juga. Kalau kamu tengok sunset sekejap lagi kan, 7 PM kamu, matahari kamu ada kat mana? Okay, kamu tengok berapa degree daripada horizon kamu. Okay, lepas tu esoknya pada pukul 7 malam, 7 petang juga kamu tengok matahari berada kat mana. Sometimes kamu tengok 7 suku dah gelap kan. Kadang-kadang 7:30 still cerah lagi. Tapi waktu-waktu kita alami hari-hari sama juga. Cuma kedudukan matahari tu akan berbeza-beza. Sebab dia akan ikut kelajuan, dia akan ikut motion of the earth. Yang exactly dia akan ikut motion of the earth lah. Tetapi kalau kita reverse kita punya situation, kita akan kata kelajuan matahari lah. Okay? Sebenarnya kelajuan bumi bukan kelajuan matahari. Okay? Tapi dalam konsep ni kita akan belajar pergerakan matahari. Okay? Boleh Akil? Okay, boleh. Thank you, madam. Madam. Okay. Madam, sebab Ya. ni ke yang kita punya waktu masuk waktu apa ni? Waktu Solat. solat kita berlainan. Ya, sebab waktu solat kita menggunakan apparent. Tetapi waktu yang diberikan kepada kamu, kita convertkan kepada min solar time supaya mudah kita nak refer. Faham tak? Waktu solat kita ikut kepada kedudukan matahari. Okay? Tetapi kalau kita bagi tahu waktu matahari, susah pula kamu nak tengok jam kan, sebab jam kita adalah standard. So dia convert kepada waktu standard supaya okey, kalau kamu tengok sekarang masuk pukul 5.50 subuh. Hari ni, esok mungkin masuk 5.51, lusa mungkin masuk 5.52. Okey, kemudian 2-3 hari kemudian, seminggu kemudian masuk pukul 6. Okey, seminggu kemudian pula tiba-tiba dia masuk balik pukul 5 lebih. Itu sebenarnya kita ikut pada kedudukan matahari. Cuma untuk applykan kepada kamu, untuk applykan kepada orang awam, kita akan convertkan waktu tersebut dalam mean time supaya bila orang nak solat subuh dia dah tahu dah, dia boleh refer okey sekarang ni adalah waktu solat. Faham tak? Menjawab tak? Dan faham tak? Faham. Terima kasih, madam. Ya, sama. Okey, so nak rehat tak jadi rehat lah no. 12.43 dah, kita sambung balik lah. Okey, sekejap je, sikit je lagi, tak banyak pun. So, kita akan belajar equation of time. Tadi saya dah tunjuk dah dekat sini, equation of time yang warna biru ni, hasil perbezaan pergerakan matahari sebenar dan matahari imagine atau matahari apparent sun dan mean sun, hasil perbezaan pergerakan tu, okay, kita akan ada nilai E. Okay? Okay, so daripada situ kita akan ada nilai E. So itu yang kita panggilkan equation of time. E kecil nah, bukan E besar. So kamu kena tengok simbol untuk equation of time adalah E. Okay, simbol untuk equation of time adalah E kecil. Sebab nanti kamu akan jumpa E besar. Dia macam-macam sekarang ni. Okay. So, equation of time, the symbol for equation of time is E kecil, okay, small e. It means the difference between mean sun and apparent sun at any instant. Macam Akil Hafiz tanya tadi, dia apply kepada tengah hari je ke? Tak, dia apply kat mana-mana tempat, mana-mana point sepanjang pergerakan matahari terbit dan terbenam ni, dekat mana-mana any point dekat atas ni, okay, sepanjang dia terbit dan terbenam laluan matahari, dia akan ada nilai E. Dia akan ada perbezaan dia. Cuma tadi saya mau tunjuk contoh pada tengah hari lah. Okay, satu contoh. Kalau saya apply kepada semua contoh, rasanya tahun hadapan pun kita tak siap lecture lagi. Okay, that's why saya ambil just untuk tengah hari sahaja. Okay, so bila untuk kat sini dia ada E. Dekat mana-mana point je lah, kita akan ada nilai E. Okay, at any instant. So macam mana the difference? So kita katakan the formula for equation of time is apparent minus with mean solar time. Okay, so kita akan dapatlah nilai E dekat sini. Lepas kita tolak, kita akan dapat nilai E. So kita akan tahulah perbezaan nilai E ni banyak. Okay, kenapa dia banyak? Setiap tahun dia akan ada berbeza nilai E. Okay, sebab apa? Sebab the difference between the motion of mean sun and apparent sun.
itu pergerakan dia adalah berbeza. Itunya timbulnya nilai E. And then the difference between velocity of mean sun and apparent sun based on nature of orbit. Kalau apparent sun, dia punya pergerakan dia adalah atas titik. Kalau mean sun, kita akan katakan dia hanya mengelilingi equator, celestial equator. Okay, di mana ada 12 jam siang dan 12 jam malam. Okay, that's why E varies throughout the year. Nanti kita tengok macam mana kita nak tengok nilai E ni. Kenapa dia berbeza-beza. Okay, kita pergi ke next slide. Okay, E equal to apparent time minus with mean time. So kita akan dapat nilai E dekat sini. So nilai E ni dia boleh jadi plus, dia akan boleh jadi minus. The maximum value of the equation of time is about 60 minutes. Perbezaan antara kelajuan apparent dengan mean ni adalah sebanyak 16 minit. Dan minimum dia adalah 14 minit. Bila berlaku? About around 4 November to 12 February. So kamu bolehlah tengok dalam banyak ni, dalam 4 November ni, dalam around November, kamu tengok 12 jam tengah hari, sepatutnya matahari terbit di atas kepala kita. Tetapi kalau kamu tengok matahari sebenar, dia sebenarnya dah tergelincir sebanyak 16 minit. Lebih kurang. Cuba tengok waktu Februari, pukul 12 jam tengah hari, tapi kamu tengok matahari still tak naik lagi. Dia masih dekat, dia still posisi nak naik macam ni. November, Februari. Okay. So, ni selalu berlaku on November. Ni selalu berlaku on Februari. Okay. Kamu berdiri kat sini pada 12 jam tengah hari. Sepatutnya matahari berada di atas kepala kamu. Tapi dalam Februari, dalam bulan Februari, matahari still masih nak naik. That's why kita ada E dekat sini. E setiap hari berbeza-beza lah. Bukan sama. E setiap hari berbeza-beza. Ni saya just tunjuk secara ni sahajalah. Okay. E setiap hari adalah berbeza-beza. Okay. So macam mana kita nak tengok E ni? Value of the equation of time, E kecil, is not directly shown in star amanah of surveyor. Quantity of E, capital E. Tengok ni. Jangan ni pula, jangan tak boleh differentiate pula. Okay, E kecil, E besar. Shown in star amanah for surveyors is the difference between Greenwich hour angles and universal time. Kalau kamu tengok star amanah, dia ada macam ni. UT, lepas tu dia ada date tepi ni kan. Date, UT, lepas tu dia ada nilai R dekat sini. Lepas tu DEC, lepas tu E. Okay, yang ini yang kita nak tengok. Kalau kita nak dapatkan nilai E ni, kita boleh refer ke, kalau kita nak tengokkan nilai E ni, kita boleh refer kepada nilai E besar. So, once kita dah dapat nilai E besar, kita boleh ambil E minus with 12 hours, kita akan dapat nilai E kecil. Sama ada plus or minus. Okay? Boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada okay. So yang dikatakan apparent dengan mean time ni dia ada perbezaan. Ada juga dia zero perbezaan. Di mana bila kita tengok lukisan ni 12 tengah hari, matahari imagine ada kat sini kan. So matahari sebenar pun ada tempat yang sama dengan imagine. Okay. Contohnya pada bulan lebih kurang bulan April dan juga bulan Jun. Okay. Dia akan mengalami, maksudnya pada pukul 12 tengah hari, matahari sebenar betul-betul berada di atas kepala kita. Okay. Saya bagi contoh lain lah supaya mudah kan. Okay. Ada kereta car A ni dengan car B. Okay. Car A ni dia bawa 100 km sejam. Daripada point A, daripada point 1 nak pergi ke stesen 2, nak pergi ni,
kereta untuk A ni dia bawa 100 km per jam. Steady je dia bawa daripada point A kepada daripada point 1 kepada point 2. Tetapi untuk kereta B ni, boleh jadi cab car B ni, okey. Kadang-kadang dia ikut mood dia. Kadang-kadang dia bawa 90 km per jam. Sometimes dia bawa 100 km per jam. Okey. Kadang-kadang rasa syok sikit, dia pecut lagi 110 km per jam. Okay, dia tidak sekata car B ni. So car B ni dia macam apparent solar. Okay, car A ni dia macam mean. So bila dia bawa kereta, bawa sekata dekat sini, dia bawa sekata je ke arah ni kan. Okay, kadang-kadang kereta yang bawa kelajuan tak sama, kadang dia boleh potong. Kadang-kadang dia berada sama dengan kereta tersebut. Dan kadang-kadang dia terkebelakang sebab dia punya kelajuan adalah tidak sama. Kan maksud saya bukan 3 kelajuan ni. Daripada 90 ke 110 lah. Okay. 91, 92, 93, 101, 102, 103. Kelajuan dia tidak sama. So itu yang terjadinya apabila matahari pun kelajuan tak sama. Okay. So apabila matahari ni bawa 100 km per jam, contoh, okay, matahari Kabi ni tengah bawa 110 km per jam, okay, kawan ni bawa 100 km per jam, so dia boleh potong. So bila potong, matahari Kabi ni dia berada di hadapan ni, Kabi ni dia akan berada di hadapan ke A. That's why apabila kita dapat positif E, okay, bermaksud apparent sun in front of mean sun. Positif E, ini positif E. So bermaksud kita akan dapat kedudukan matahari ni pada pukul 12 tengah hari, tetapi matahari sebenar sudah tergelincir. Yang ini, yang pink ni 12 tengah hari juga. Tapi dia sebenarnya dah tergelincir daripada dia punya transit dia. Okey? Pada pukul 12 tengah hari, tapi matahari dah tergelincir sebab dia punya tidak sekata. Tetapi dalam bulan April, bulan Jun, bulan September, okay, kedudukan matahari apabila 12 tengah hari 12 tengah hari jam tangan kamu, matahari pun betul-betul tegak di kepala kita. Lebih kurang bulan-bulan tersebut. Okey. Setakat ni ada soalan? Okay. So kalau negatif E, kalau kita dapat nilai negatif E when apparent sun behind mean sun. So bila dia berada pada kedudukan merah ni, apparent berada pada kedudukan merah. Okay. Itu positif dengan negatif. So kita pergi ke equation sekejap. Dah nak habis dah, jangan risau. Okay, kita pergi ke equation sekejap, equation of time. Okay, macam mana berlakunya nilai tu. Okay. So equation of time is mean the difference between apparent time with mean time. So the formula for equation of time is apparent minus mean time. So bersamaan start from this slide lah kamu akan nampak terms yang secara abbreviation. Okay, dia adalah secara short form. Okay, contohnya LAT. L ni kita refer kepada apa? Tadi saya dah sebut dah. Length, tadi saya dah sebut dah. L refer kepada apa? Local. 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 Okay. L refer kepada local. A refer kepada A refer kepada apparent. Local apparent time. Okay, T refer kepada time. So next time. Okay, so next time apabila kamu jumpa perkataan ni, dia digabung-gabungkan. T ni memang refer kepada time. Dalam topik chapter 3 ni lah. Kalau chapter lain kena tengok balik lah. T adalah our angles. Okay. T ni adalah refer kepada time. A ni refer kepada apparent. L ni refer kepada local. So kita ada local apparent time. Bermaksud pada kedudukan kamu sendiri, pada kedudukan observer,
pukul berapa kalau kita merujuk kepada apparent time tersebut. Okay, kita merujuk kepada kedudukan matahari sebenar. Again, minus with LMT. L, kita refer kepada local. Local. M adalah Meridian. bukan meridian. Mean. Min. Min. So, local mean time. So, ini adalah bila kita sebut local, kita akan refer kepada observer location. Okay, bila kita observer location, bermaksud kita bukan refer kepada latitude. Kita refer kepada longitude. Untuk masa, memang kita akan menggunakan longitude. Untuk topik yang lain, topik chapter 1 dan 2, kita akan menggunakan latitude. Ni another parameter. Okay. So sebelum ni kita belajar kan latitude, longitude kan. So ini untuk chapter 3 memang kita akan banyak guna pakai longitude. Kamu akan belajar ni. Okay. So G ni dia adalah refer kepada Greenwich. Selepas ni kalau jumpa G dalam chapter 3 memang Greenwich. Greenwich apa ni? So UT ni kalau ni adalah universal time lah. Okay, U2 universal time. UT ni bila kita sebut UT dia akan merujuk kepada waktu mean. Okay, waktu mean. Okay, bila kita sebut GAT, okay, bermaksud apparent time dekat Greenwich. Okay, so bila kita katakan UT pun selalunya dekat Greenwich. Bila sebut UT maksudnya kita merujuk waktu di Greenwich, tetapi waktu yang kita rujuk adalah waktu mean. Okay, ni dia bagi tahu Greenwich, yang ni dia tunjuk dah apparent. So kita merujuk pada apparent. So bila GAT tolak UT, dia sama je yang ni, tak ada beza pun. Bezanya hanyalah location. Yang ini dekat Greenwich. Happen dekat Greenwich Meridian. Sama juga, tak ada beza. Formula dia tetap sama, tempat je berbeza. Okay, katalah dia kata LAT for Greenwich bermaksud GAT lah. Dia kata macam ni kan. LAT for Greenwich. So maksudnya GAT lah. Okey, sekejap 1 minit. Okay. So kalau orang kata LAT Greenwich, so maksudnya Greenwich apparent time lah. Okay. Okay. So kita akan bila dia tolak ini, kita akan dapat jawapan sama ada plus and minus. So ini keterangan lah. Kalau positif E bermaksud apparent sun depan min sun. Kalau negatif E apparent sun behind min sun. Tapi kalau tak dapat apa-apa, dia dapat 0 hour, 0 minit, 0 second, bermaksud apparent dengan min tu berada pada kedudukan yang sama. So dari situ kita boleh katakan LAT minus LMT equal to plus minus E. Okay, kita akan dapat nilai E dalam kedudukan plus ataupun minus. Okay. So in the star amanat surveyor, for surveyor, E can be obtained from E with 6-hour interval where E equal to 12 hours plus minus nilai E. So kalau kita nak dapatkan nilai E ni, 12 ni pergi ke E sebelah ni, E besar tolak 12 hours, kita akan dapatlah sama ada plus or minus nilai E. Okay. So because of E changes between negative 40 up to positive 60, the value of E besar
also changes. Ini ephemeris. Ephemeris also changes. At ephemeris 12 hour to maximum, we will get ephemeris at 12 hours 60 minutes 24 second around November. Okay. Kalau untuk around February, kita akan selalu jumpa nilai E adalah dalam lingkungan 11 hours 45 minutes 44 second. Okay. So the value of E in the star amanat for land surveyor is actually the difference between GHA, okay, Greenwich hour angles, ataupun GAT, Greenwich apparent time, okay, and universal time. Okay. Okay, kenapa dikatakan value of E ni adalah yang ditunjukkan dekat sini? Kenapa dia kata yang ni? Sebab apa? Yes, sebab dia berada di Greenwich. Apa-apa yang kita buat observation yang memerlukan star amanat, kita kena kira, kita kena convert kita punya waktu pada waktu di Greenwich. Pada waktu yang sama. Tak kisahlah sekarang ni katalah saya observe matahari which yang tak boleh observe pun pada pukul 1-2 minit. Okay, 1-2 minit kita dekat Greenwich pada pukul berapa? 1-2 minit kita dekat Greenwich, dekat UK pada pukul berapa sekarang ni? Sekarang ni 1-3 minit tengah hari. Okay, di Greenwich pukul berapa? 5-3 minit. 5-3 minit. Macam mana kita buat? Tolak 8 jam. Sebab kita awal 8 jam daripada orang. Okay. So this is equation how to convert from LMT dengan LAT. Okay. Macam mana kita ada nilai kita LMT, local mean time, tapi kita nak tengok local apparent time, waktu kita sekarang ni. Okay. Tetapi macam mana kita nak cari? Kita kena tolak 8 jam untuk dapatkan waktu di UT. Kenapa kita kena dapatkan waktu di UT? Sebab nilai E hanya berada di UK. So kita kenalah patah balik dekat UT. Bila dah dapat UT, kita pun dapat nilai E, di mana E equal to 12 plus minus E kecil. So kita pun cari nilai E. Bila dah cari nilai E, kita dah dapat nilai E, kita ambil UT equal to UT minus E. Okay, apparent UT ni bermaksud GAT. Okay, apparent UT ni bermaksud GAT. So, maksudnya di Greenwich, UT ni di Greenwich, tetapi kita refer kepada waktu apparent equal to UT minus E. So, kita akan dapat GAT. Bila dah dapat nilai GAT, waktu apparent dekat Greenwich, maksudnya waktu yang kita refer pada kedudukan matahari sebenar di Greenwich, barulah kita kembali kepada kita punya LAT. Macam mana? Apparent tambah balik dengan 8 jam kita dapat LAT. Okay, again, kat sini kita ada LMT. Kat sini kita ada LMT. Okay, kita nak cari kita punya LAT. Berapa? Sebab LAT kita tak tahu, kita kena proses kepada E12 plus minus E ni hanya berada dalam star amanat. So kita kena patah balik kepada Greenwich. Okay, bila dapat patah balik pada Greenwich, kita cari nilai E. Once kita dah dapat nilai E, kita boleh dapat nilai GAT. Once kita dah dapat nilai GAT, tadi minus 8 kan? Kita tambah balik dengan 8 untuk dapatkan nilai LAT. Okay, boleh? Okay, so dekat sini ada sedikit soalan. Okay, kamu tengoklah, bukan soalan exercise ke apa, minta kamu study sendiri. Di mana dekat sini ada soalan dan di sini ada kaedah pengiraan dia. So, kamu boleh rujuk kepada kaedah pengiraan ni lah. Okay, kalau tak faham kaedah pengiraan ni, patah balik pada ni, graf ni. Macam mana proses untuk kita dapatkan LAT untuk kita punya kawasan. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan?
Tak ada. Yang lain? Madam, nak tanya. Ya. Kalau E yang besar tu, dia bersamaan dengan 15 tambah dengan tolak E kecil. Macam mana nak tahu dia plus atau minus? Okey. Macam mana nak tahu plus atau minus E kecil kan? Sebenarnya, ini formula dia. Nilai yang kita nak cari adalah E kecil ni. Nilai yang kita nak cari. Okey, tak payahlah kita tak. Okay, cari. E equal to 12 plus minus E kecil. Sekarang ni kita tak tahu nilai E kecil dia. Okey? Okey, kita nak cari E kecil ni kita kena refer kepada E besar. Okey? So, dalam start amanah ada E besar. Sekarang ni kita nak cari E kecil ni berapa. So, kalau kita gunakan yang matematik punya ni lah kan. Okey, 12 kalau pergi ke sebelah kiri, dia akan jadi minus 12. Betul tak? E minus 12 kalau dia main kat sini. Sama dengan plus minus E. So, bila kamu E minus 12, kamu dapat plus ataupun minus. Kalau dapat plus ataupun minus, dia refer kat sini lah. Nanti kamu akan tambahlah E minus plus or minus E. Boleh tak? Boleh, Madam. Okay. Okay, yang lain? Boleh. Boleh, madam. Okay. Okay. Okay, good. Hari ni semua smooth. Okay, hari Khamis ni kita akan sambung. Sebaik-baiknya saya nak habiskan sampai chapter 3 sebelum kita masuk chapter 4 dan chapter 5. Chapter 4 dan 5 tu kebanyakan dah habis. Cuma kita nak review sedikit lah. Okay. So, boleh tak kalau Mubin, ada Mubin? Boleh tak kamu Mubin dengan kamu punya penolong kamu siapa Mubin? Perempuan. Okey, boleh tak Mubin dengan Syakira tengok kamu punya siapa yang hadir dengan tak hadir? Tengok sekarang. Untuk hari ni. Tengok dalam list tu. Siapa hadir, siapa tak hadir. Okey.